Nama saya Siti Rasyafiqah Binti Jafri. Saya berusia 19 tahun. Saya menetap di Kampung Kubapa Amit, Pasir Mas, Kelantan. Saya dahulu bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Latin Pasir Mas, Kelantan, dan sekarang saya belajar di Kolej Matrikulasi Kelantan jurusan Sains Modul 1. Pencapaian saya di dalam akademik, saya mendapat 5A di dalam peperiksaan UPSR, 11A dalam peperiksaan PT3 dan 5A dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. Jawatan yang disandang oleh saya ketika di sekolah, saya menyandang jawatan sebagai seorang ahli lembaga koperasi dan saya juga merupakan seorang ahli badan dakwah dan rohani. Saya pernah menyertai pertandingan kawat kaki sekolah dan juga menyertai program bersama Nakibah peringkat kebangsaan. Misi saya ialah untuk mencapai keredaan Allah, kerana keredaan Allah merupakan satu perkara yang penting untuk mencapai kejayaan. Dan misi saya pula ialah untuk mencapai kejayaan yang baik untuk membawa kedua ibu bapa saya ke tanah suci kota Mekah. Kekuatan saya ialah saya seorang yang sangat berfikiran positif terhadap sesuatu perkara. Dan yang kedua, saya suka untuk membantu orang yang ditimpa kesusahan atau meminta pertolongan daripada saya. Kelemahan saya pula ialah saya seorang yang sangat panik jika terjadi sesuatu perkara terhadap diri saya sendiri. Saya ingin memohon beasiswa JPA Mara ini ialah kerana saya ingin melanjutkan pelajaran saya ke kos perubatan. Namun begitu, kos perubatan mempunyai pembiayaan yang sangat tinggi. Dengan adanya beasiswa ini, saya dapat mengurangkan beban kedua ibu bapa saya. Seterusnya, saya juga dapat membeli banyak bahan ilmiah untuk membantu proses pembelajaran saya dalam kos perubatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Zaid. Saya berusia 20 tahun. Saya berasal dari Tanah Merah, Kelantan. Saya merupakan anak ketiga daripada 5 orang adik-beradik. Saya juga pernah mendapat pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Ipoh dari tingkatan 1 hingga ke tingkatan 5 dan melanjutkan pelajaran saya ke peringkat yang seterusnya di Kolej Matrikulasi Kelantan dalam bidang sains selama 2 tahun. Antara pencapaian yang saya pernah perolehi ialah 3A dalam UPSR, 9A dalam PT3 dan 4A dalam SPM. Saya juga pernah menyandang jawatan sebagai AJK Rumah Sukan dan Permainan dan AJK Badan Unit Beruniform Pengakap. Visi saya ialah saya ingin memperluaskan ilmu pengetahuan saya dalam bidang yang diceburi. Manakala misi saya pula ialah saya ingin menjadi orang yang berjaya suatu hari nanti agar saya dapat membalas jasa kedua ibu bapa saya. Antara kekuatan diri saya ialah saya seorang yang menemati masa, bertanggungjawab dan mampu berkomunikasi dengan baik. Kelemahan diri saya pula ialah saya seorang yang sukar untuk mengawal emosi dalam keadaan yang panik. Antara sebab saya memohon beasiswa berakyat ialah kerana saya ingin mengurangkan beban keluarga saya untuk menampung kos pembelajaran saya di alam universiti nanti. Dan saya juga mempunyai potensi yang bagus untuk memohon beasiswa ini. Seperti mana yang kita tahu, negara kita juga dilanda pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 telah mewujudkan satu proses pembelajaran atas talian. Namun begitu, terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan juga memberi tempias kepada tenaga pengajar. Antara cabaran yang menjadi isu hangat di media sosial adalah pengajaran dan pembelajaran terganggu kerana terdapat setengah pelajar yang berasal daripada keluarga yang miskin ataupun keluarga yang berpendapatan rendah yang tidak mempunyai peranti digital ataupun capaian internet untuk meneruskan pelajaran. Ini menyebabkan pelajar tersebut tercicir ataupun ketinggalan dalam pembelajaran. Tahun 2020, viral seorang pelajar dari Sabah, Viviana Mosibin, yang terpaksa memanjat pokok untuk menjawab peperiksaan kerana capaian internet terlalu lemah. Begitu bangga dengan sikap Viviana yang berdedikasi untuk menuntut ilmu.
Namun begitu, adakah pelajar yang bernasib baik mempunyai cabaran? Ya, pelajar yang bernasib baik lebih tercabar daripada pelajar yang tidak bernasib baik. Ini kerana semasa pembelajaran atas talian, tidak dinafikan pelajar yang menyertai kelas atas talian seperti Google Meet ataupun Zoom yang hadir sekadar untuk memenuhkan jumlah kehadiran. Hakikatnya, di sebalik kamera yang sengaja ditutup, mereka melakukan perkara-perkara yang tidak berkaitan seperti makan, tidur dan juga perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ilmu yang diturunkan oleh guru ataupun pensyarah disisihkan begitu sahaja seperti air yang mengalir. Baru-baru ini viral kisah seorang guru yang setia menunggu kehadiran pelajar untuk menyertai kelas atas talian. Namun, tidak seorang pun yang menyertai kelas tersebut. Lebih menyedihkan, mereka mematikan telefon mereka agar tidak dapat dihubungi. Begitu kecewa melihat sikap pelajar yang tidak berdisiplin dalam menuntut ilmu. Bercakap tentang penat, semua orang penat. Guru juga mempunyai tanggungjawab beliau tersendiri seperti keluarga dan anak-anak di rumah. Seterusnya, suasana yang kurang kondusif juga menjadi satu cabaran semasa pembelajaran atas talian. Ruangan isi rumah yang sempit dan terpaksa berkongsi dengan adik-beradik. Tambah-tambah lagi kepada pelajar yang akan menghadapi peperiksaan yang besar seperti SPM. Kadangkala, ada sesetengah ibu bapa yang tidak memahami dan memberikan tugasan rumah kepada pelajar. Ini menyebabkan pelajar berasa tertekan dan perasaan minat belajar pudar. Kesimpulannya, semua pihak sama ada pelajar, guru atau ibu bapa sekalipun haruslah bekerjasama dalam mengatasi masalah yang wujud agar pembelajaran atas talian ini menjadi satu inisiatif baru untuk meneruskan pembelajaran semasa pandemik COVID-19. Penularan COVID-19 telah memberi impak pada pelbagai sektor, termasuklah sektor pendidikan. Oleh itu, apakah langkah-langkah yang boleh diambil supaya pembelajaran di atas talian ini dapat dijalankan dengan lebih efektif? Pertama sekali, kerajaan perlulah memberi bantuan alat peranti kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban ahli keluarga pelajar yang tidak berkemampuan ini. Ia juga dapat membantu pelajar untuk lebih fokus semasa pembelajaran di atas talian dijalankan, kerana mereka tidak perlu untuk memikirkan masalah ini setiap kali pembelajaran di atas talian dijalankan. Seterusnya, ibu bapa juga perlulah memainkan peranan penting dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan cekap. Ibu bapa hendaklah sentiasa memantau anak-anak semasa mereka dalam kelas maya. Mereka juga hendaklah prihatin kepada anak-anak mereka dengan sentiasa bertanyakan mereka mengenai kerja rumah mereka ataupun adakah mereka sudah bersedia untuk meneruskan kelas di atas talian. Ini sedikit sebanyak dapat membantu untuk melancarkan proses pembelajaran di atas talian. Selain itu, tenaga pengajar juga perlulah diberikan pendedahan mengenai pembelajaran di atas talian ini supaya mereka dapat menggunakan alat peranti sebagai media pengajaran dengan lebih cepat, dapat menjamin proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih lancar dan tidak menjadi penghalang untuk mereka untuk menjalankan pembelajaran di atas talian. Oleh itu, semua pihak haruslah mengambil inisiatif untuk memudahkan pembelajaran di atas talian ini.